Pagi ini 25 Oktober 2014 bersamaan dengan 1 Muharram 1436 Hijrah, dalam sidang kemuncak penulis Malaysia SKPM untuk hari yang kedua di Dewan Damai di Darul Aman Golf and Country Club Jitra Kedah Darul Aman ini. Untuk sesi yang berikutnya ini, kita akan mendengar pembentangan yang akan disampaikan oleh 3 orang ahli panel, iaitu Dr. Nurhayati Abdul Rahman, Encik Muhammad Nazmi Yaakob dan Encik Muhammad Lutfi Ishak, yang akan dihostkan oleh Encik Saifulizan Yahya. Dengan tidak melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Saifulizan Yahya bersama 3 orang ahli panel, Dr. Nurhayati Abdul Rahman, Encik Muhammad Nazmi Yaakob dan Encik Muhammad Lutfi Ishak naik ke pentas untuk meneruskan majlis. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para hadirin sekalian. Pertama-tamanya saya mengucap terima kasih kepada Salman Sulaiman sebagai pengacara majlis kita pada pagi ini. Seperti yang kita sedia maklum, bersama-sama saya di atas pentas ini ada 3 wajah. 3 wajah yang akan menggambarkan tentang sastra Malaysia pada hari ini dan juga pada masa hadapan. Alhamdulillah dewan ini penuh. Rasanya tidak ada lagi kursi-kursi kosong, walaupun pada pagi ini kita ada 3 sidang selari, dan saya berharap juga pada 2 lagi sidang juga seperti ini. Saya sebagai pengurusi sesi rasanya tidak patutlah saya berceloteh panjang, kerana para panel kita telah bersedia dengan gagasan dan juga pandangan-pandangan mereka tentang wajah sastra Malaysia seharusnya bagaimana. Dan saya berharap juga para peserta dapat memberi respon yang baik, dan juga maksud saya dalam arti kata yang lain dapat menjadi pendengar yang baik, dan juga dapat mencari apakah yang ingin diperkatakan oleh para panel kita. Seperti yang kita sedia maklum, sidang kemuncak ini merupakan sidang yang julung-julung kali yang diadakan, dan tentu ada sesuatu hasrat yang besar, terutamanya daripada Persatuan Penulis Nasional Malaysia dengan dan juga ITBM sebagai selaku penerbit. Pertamanya saya ingin memperkenalkan di sebelah kanan saya Dr. Nurhayati Ibrahim. Maafkan saya saja ya, supaya dia bersedia. Dr. Nurhayati Abdul Rahman. Beliau merupakan pensyarah di Akademik Pengajian Melayu Universiti Malaya. Saya memperkenalkan sedikit ya. Serasanya di dalam buku atau cara ni telah disediakan biodata ringkas para panel, tetapi izinkan saya memberi sedikit gambaran ya. Kenapa kita memilih Dr. Nurhayati sebagai salah seorang panel untuk berkata tentang wajah sastra Malaysia? Sebagai seorang ahli akademik, kita rasa pandangan dia perlu dilihat, kerana ahli akademik terutamanya dalam kajiannya sebagai salah seorang sarjana dalam bidang kesusastraan Melayu, mungkin dapat memberi kita satu skop gambaran bagaimanakah wajah yang seharusnya dari sudut pandangan ahli akademik yang harus dilakarkan pada hari ini dan juga pada masa hadapan. Kerana kita di sinilah yang semuanya adalah penulis, dan sebagai seorang ahli akademik tentu Dr. Nurhayati ingin sesuatu yang gambaran yang jelas tentang wajah sastra di Malaysia. Seterusnya di sebelah kiri saya mungkin juga telah sedia kita kenali seorang pemuda yang segak tampan dan bergaya,
dia berisik pada saya masih turuna lagi. Tentu dalam arti kata yang lebih luas kan. Kalau saya senang je, turuna 3. Merupakan rakan saya. Beliau merupakan seorang editor sastra di Berita Harian. Dalam masa sama juga, beliau juga seorang penulis yang telah menghasilkan beberapa buah novel dan juga tulisan-tulisannya juga dapat kita baca. Terutama ini pandangan-pandangan dia sebagai seorang pengamal media di Berita Harian. Wajah yang ingin kita lihat pada dia nanti adalah wajah sebagai seorang wartawan ataupun pengamal media. Bagaimana media berfungsi, ya, terutamanya dalam membentuk wajah sastra Malaysia. Seterusnya kepada panel yang ketiga, saudara Lutfi Ishak, merupakan seorang pemuda juga dan sekarang aktif dalam Persatuan Penulis Malaysia di bawah Biro Penulis Muda, dan telah banyak menggerakkan aktiviti-aktiviti terutamanya di dalam kalangan penulis generasi baru. Beliau juga telah merupakan pengarah program dalam Pertemuan Pertemuan Penulis Muda Malaysia yang ketiga pada tahun 2011 yang lalu. Dan di situ kita rasa ada pemikiran-pemikiran yang daripada beliau, terutamanya kalau kita dapat baca dari terlebih dahulu di dalam kertas kerjanya, satu pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan yang saya rasa harus kita cerap dan kita fikirkan bersama. Dan saya tahu di dalam Dewan yang mulia ini, Dewan Damai ini, memang ada wajah-wajah yang kita kenali, terutama daripada para sastrawan kita. Tentu saja dapat berkongsi idea dan pandangan. Bukan maksud saya nanti kata menangkis ataupun mencabar pandangan itu, tapi mungkin nanti kata dapat berkongsi bersama dalam kita membina wajah sastra yang lebih indah, yang lebih tampan, yang lebih kacak, yang lebih kata orang yang lebih terselah pesonanya. Saya rasa saya bercerita panjang itu kerana ingin memberi peluang kepada Dr. Nurhayati untuk bersedia dengan PowerPoint-nya. Oleh itu saya dengan segala hormatnya ingin mempersilakan panel pertama kita pada pagi ini, Dr. Nurhayati Abdul Rahman, untuk memperkatakan kertas kerjanya yang umum tajuknya, tapi mungkin kita dapat melihat apakah idea-idea yang ingin dilontarkan kepada kita dengan tajuk Wajah Sastra Malaysia Seharusnya Bagaimana. Silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih Tuan Pengerusi, Tuan Moderator namanya. Yang saya hormati para sastrawan negara, tuan-tuan dan puan-puan, rakan pemakalah pada pagi ini. Bersyukur kita kerana pagi ini dapat berkumpul. Saya merasa amat beruntung sebenarnya, bertuah rasanya dapat berkumpul dengan semua para penulis dari seluruh pelosok tanah air. Cuma semalam ya ada yang bercakap kepada saya, awak saya tengok 4 orang saja pemakalah perempuan ya, wanita, berbanding dengan 30 pemakalah ya. Saya kata saya tak tahulah, yang tu nak jawab kena tanya penganjur lah. Apapun saya sangat berterima kasih kepada penganjur ya kerana mengundang saya untuk bersama berada di pentas pertemuan kita yang ini. Dan topik yang diberikan kepada saya ialah Wajah Sastra Malaysia Seharusnya Bagaimana. Jadi pada awalnya saya memikirkan apa sebenarnya yang perlu dibincangkan tentang topik ini, sangat umum ya. Tapi saya ingin mengemukakan beberapa idea di sini tentang perjuangan kita dalam bidang kesusastraan Melayu yang telah sekian lama. Kita mengarang daripada zaman tradisi sastra Melayu moden, zaman tradisi kemudian beralih kepada sastra lisan, dalam sastra lisan kemudian beralih kepada sastra tulisan, kemudian memasuki teknologi cetakan, dan seterusnya. Sekarang kita merentasi zaman media baru dan kita terus berada dalam jalur yang
cukup panjang ya, dunia sastra kita, tetapi kita masih belum menemukan suatu kepastian tentang wajah sastra yang bagaimana yang seharusnya kita miliki atau yang seharusnya kita bentuk. Masih ada pertanyaan ini. Jadi persoalannya, kita semua tertanya-tanya ya, imej bagaimana sebenarnya yang harus kita cerminkan, kita pamerkan sebagai wajah sastra Malaysia untuk kita sesuaikan dengan falsafah ya, sastra yang tersurat, yang tersirat dalam ungkapan yang sering kita dengar bahawa sastra adalah jiwa kepada pemikiran bangsa Malaysia ya. Kalau kita kata bahasa adalah jiwa bangsa ya, bahasa adalah jiwa bangsa, di sini kita melihat sastra sebagai jiwa kepada pemikiran bangsa Malaysia. Jadi dalam konteks ini saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian kepada beberapa idea yang saya kira boleh kita angkat ya untuk mencerminkan wajah sastra Malaysia pada hari ini. Pertama, saya melihat dari aspek fungsi sastra dalam bidang pendidikan ya, kerana tadi disebut bahawa saya diminta kalau boleh bercakap dari perspektif pendidikan ya, sesuai dengan kapasiti saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar. Dan dalam konteks ini saya bertitik tolak daripada falsafah pendidikan negara yang saya percaya tuan-tuan dan puan-puan semua telah cukup hafal ya, tentang falsafah pendidikan negara. Jadi berdasarkan falsafah ini, saya ingin membawa kita kepada objektif yang ingin dicapai oleh falsafah pendidikan negara yang seharusnya kemudian kita sesuaikan dengan apakah sebenarnya yang kita perlu persembahkan dalam tugas kita sebagai seorang penulis, sebagai seorang pengkarya yang menghasilkan karya-karya sastra yang melambangkan pemikiran bangsa Malaysia. Kita lihat kepada objektif falsafah pendidikan negara, saya ingin menarik perhatian kepada dari segi sasiah ya, bagaimana pendidikan di luar sana bertujuan untuk melahirkan individu yang seimbang pada domain kognitif, afektif, psikomotor, dan yang saya kira yang paling penting di sini ialah unsur intelek, unsur rohani, emosi dan jasmani. Jadi sejauh manakah kita dapat melahirkan generasi baru yang memiliki semua nilai-nilai ini, khususnya berhubung dengan pembelajaran dan pengajaran subjek kesusastraan ya. Selain itu, pendidikan negara, falsafah pendidikan negara juga bermatlamat untuk melahirkan rakyat yang dilengkapi dengan ciri-ciri berkualiti sebagai insan berilmu, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta keupayaan pula untuk memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan negara. Jadi di ruang manakah semua matlamat ini boleh kita masuk di dalam subjek sastra ataupun pengajian sastra yang ada di Malaysia? Kalau kita lihat dalam sistem pendidikan di Malaysia, memang kita akui bahawa subjek sastra ataupun pengajian tentang sastra ini telah berwujud di peringkat sekolah ya, di peringkat sekolah, walaupun di sini dari semalam saya mendengar rungutan banyak pihak bahawa pengajian sastra semakin terpinggir, semakin dipinggirkan ya, semakin jauh dan jauh. Tetapi sebenarnya dari satu segi kita masih boleh merasa beruntung ya, kerana subjek sastra ni masih diimplementasi ataupun diajar dalam Komsas. Walaupun kita semua memang tak berpuas hati, tetapi sekurang-kurangnya subjek sastra diajar kepada semua pelajar tanpa mengira jurusan ya, walaupun sangat asas tetapi sedikit sebanyak ada ya, yang penting ada. Tapi inilah yang kita ingin pertingkatkan lagi. Di peringkat universiti ataupun pengajian tinggi pula, memang kita ada program-program yang menawarkan kursus sastra ataupun program khusus. Kita ada Jabatan Kesusastraan Melayu misalnya. Di Universiti Melayu, Akademi Pengajian Melayu memang memiliki Jabatan Kesusastraan Melayu yang terawal saya ingat di negara ini, di samping universiti-universiti yang lain ya. Dan semua kurikulum ini, semua bentuk pengajaran PNP ini digubal, semuanya adalah untuk mencapai matlamat yang digariskan dalam falsafah pendidikan negara ya. Terutamanya yang saya sebutkan tadi, unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani. Sejauh manakah peranan kesusastraan dapat dimainkan ke arah pencapaian objektif itu ya.
Dan tentang kepentingan subjek sastra memang tidak dapat dinafikan, sama ada sarjana barat, sarjana tempatan, semua memperakukan bahawa kesusastraan itu satu bidang yang sangat penting untuk manusia dan kemanusiaan, ya, untuk membentuk manusia dan kemanusiaan. Sarjana barat dari Cambridge University misalnya dalam bukunya Education and the University telah menegaskan bahawa pengajian kesusastraan sepatutnya, ini yang saya pegang sangat, sepatutnya menjadi inti pengajian kepada semua pengetahuan yang diajar di universiti. Tak kira universiti itu universiti apa, ya, beraliran apa, tetapi harus diberi pengajian sastra dengan alasan ia sangat penting, ya, untuk meninggikan peradaban bangsa daripada pelbagai jurusan, sama ada vocational, kejuruteraan dan sebagainya. Jadi kita lihat bagaimana ilmu-ilmu sastra itu masih diajar, ya, di barat, termasuk di Universiti Harvard, Cambridge yang terkenal itu. Jadi apakah kita di negara ini masih menganggap sastra sebagai bidang kelas kedua? Pada saya tidak sama sekali, ya. Jadi berdasarkan apa yang disebut dalam pengenalan tadi, saya kira adalah amat penting dan seharusnya Kementerian Pendidikan Malaysia menjadikan pengajian kesusastraan sebagai satu subjek yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar tanpa mengira jurusan. Ini perjuangan banyak pihak yang saya kira semua orang tahu dan semua dah dengar, semua dah memperkatakannya, cuma masih belum kecapaian, ya. Dan kita masih perlu terus berjuang untuk mengangkat ini sebagai suatu kita katakan subjek teras, ya. Dan khazanah warisan bangsa ini dengan cara itulah dapat kita wariskan dari satu generasi ke generasi seterusnya sebagai suatu kelangsungan bangsa dan negara yang dapat membentuk ataupun melahirkan modal insan yang bersahsiah tinggi seperti mana yang disasarkan dalam objektif falsafah pendidikan negara tadi, sekaligus dapat melakar wajah sastra Malaysia yang saya kira lebih cerah, lebih cemerlang dan gemilang. InsyaAllah kita doakan, ya. Selain dari aspek pendidikan, saya juga melihat sastra sebagai satu cermin pemikiran bangsa yang perlu kita angkat, ya. Untuk tujuan itu, karya sastra perlu kekal dengan konsepnya. Konsep asasnya ialah karya sastra itu mestilah sesuatu yang indah dan berfaedah, ya. Indah dan berfaedah yang berfungsi untuk dinikmati, dihayati, dimanfaatkan, ya, untuk tujuan sebagai medium penyebaran ilmu dan bukan sebagai suatu fantasi yang menularkan fantasi yang tidak berjejak di alam nyata. Jadi kita masih kekal dengan konsep, mesti kekal dengan konsep indah dan berfaedah, walaupun sekarang telah berlaku kita katakan perpecahan tanggapan tentang konsep sastra itu dengan zaman perubahan dan transformasi yang berlaku, ya. Jadi kita sebagai penulis, ya, selain harus memiliki kehalusan jiwa untuk melakar nilai-nilai keindahan dalam karya yang kita hasilkan, kita juga haruslah seorang yang berilmu, ya, berilmu dalam konteks yang luas. Jadi ada yang bertanya saya, takkan semua penulis ni mesti masuk universiti baru boleh jadi penulis, kan? Tidak. Saya kata berilmu di sini tak semestinya kita kena masuk universiti, ya. Tapi kita hari-hari berada dalam universiti sebenarnya, ya. Kita mencerap, kita menakul segala ilmu yang kita saring daripada universiti terbuka kehidupan. Kita semua sedang berada dalam universiti terbuka kehidupan. Jadi pandai-pandai kita menerap ataupun mengambil ilmu di sekeliling kita untuk kita garap dalam karya sastra, ya. Kemudian ciri-ciri keintelektual haruslah diangkat dalam karya sastra sebagai suatu wadah yang mewakili pemikiran bangsa, ya. Ciri-ciri keintelektual yang harus berdasarkan kepada proses berfikir, kekreatifan berfikir, kerasionalan idea dan juga melalui hujah-hujah yang dapat kita pertanggungjawabkan sebagai seorang pengarang, sebagai seorang penulis. Jadi, penghasilan karya sastra seharusnya berupaya memenuhi fungsinya yang apa tadi kita katakan konsep indah dan berfaedah, harus menerapkan nilai-nilai yang bermakna dalam konteks manusia dan kemanusiaan. Saya senaraikan di sini
ciri-ciri yang bagaimana yang dianggap sebagai bermakna dalam sesebuah karya sastra, nilai-nilainya, nilai kognitifnya, nilai pemikirannya, nilai akhlaknya, nilai keprihatinannya, nilai bahasa, nilai kreativiti dan keseimbangan antara subjek dan teknik pengolahan, ya, yang selanjutnya boleh bacalah dalam kertas tu, saya ringkaskan. Jadi, memandangkan sastra ini adalah induk kepada peradaban masyarakat sesuatu bangsa, maka ia haruslah mencerminkan peradaban bangsa kita yang berteraskan ilmu, adab, keadilan, ya. Karya sastra yang kita hasilkan, jadi kita sebagai pengarang, penulis harus bertanya kepada diri sendiri, karya sastra yang kita hasilkan ini sejauh manakah mencerminkan pemikiran dan ketamadunan bangsa kita yang dijadikan sebagai alat untuk yang dikatakan memandai, memperhaluskan pekerti bangsa, ya. Dari segi perlakuan pula, karya sastra itu harus menggambarkan kepribadian tinggi, sifat dan sikap yang baik, yang halus, yang sopan ke arah pembentukan pribadi dan komuniti yang berpersonaliti, tata susila dan budi pekerti terpuji yang membentuk sesebuah negara bangsa. Ini yang harus kita lakarkan pada wajah sastra kita, ya. Jadi karya sastra dengan demikian, ciri-ciri yang sedemikian, kita dapat mengekalkan konsep yang diasosiasikan dengan ungkapan sastra Malaysia adalah, sastra Melayu adalah jiwa kepada pemikiran bangsa Malaysia. Seterusnya, idea yang saya ingin kemukakan di sini ialah wajah sastra yang pelbagai kaum dan etnik, ya. Walaupun ini merupakan satu isu yang barangkali kurang disenangi oleh beberapa pihak, banyak pihak, ya. Tetapi kita sebenarnya harus sedar bahawa sesebuah karya itu meskipun bukan dinilai berdasarkan pengkategorian, ya, kita tidak menilai berdasarkan etnik, berdasarkan kaum, ya, untuk mengangkat sesebuah karya, namun hakikatnya persoalan ini tetap wujud, ya, dalam melakar rona-rona wajah sastra Malaysia. Dan apabila kita memperkatakan soal ini bukan bertujuan untuk memberi suatu keistimewaan, ya, atas dasar pengkategorian ini. Sebaliknya lebih kepada hasrat dan usaha kita untuk menarik penglibatan lebih ramai penulis bukan Melayu menulis dalam bahasa kebangsaan, ya. Ini kita bercakap soal perpaduan, soal integriti, ya, yang harus dilaksanakan demi kepentingan negara. Dan ini sudah tentu ada hubungan dengan konteks perlembagaan, ya, perlembagaan persekutuan, Fasal 152(1), begitu juga dengan Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1971, ya. Jadi ini semua menganjurkan kita untuk turut menarik penglibatan pelbagai kaum dalam mewarna-warnikan wajah sastra Malaysia, ya. Kerana kita sedar bahawa bangsa Malaysia adalah bangsa yang terdiri daripada pelbagai kaum, ya. Jadi kesemua mereka ini, para penulis ini akan membongkar segala tema, segala persoalan dari sudut, dari ufuk yang tersendiri, dari pengalaman masing-masing. Kerana bahasa yang berbeza, budaya yang berbeza, adat rasam yang berbeza, ini diintegrasikan dalam karya sastra dan menghasilkan sebuah kita katakan lakaran wajah sastra Malaysia yang begitu unik dan tersendiri, ya. Dan usaha ini saya kira telah pun diambil, ya, dilakukan oleh pihak-pihak penerbitan, khususnya dan Bahasa dan Pustaka DBP dan juga ITBM, sekadar menyebut beberapa contoh, ya, yang telah mengambil pelbagai tindakan yang proaktif ke arah merealisasikan persoalan yang saya timbulkan ini, ya. Sebab kita sedar bahawa mereka juga mempunyai potensi besar untuk menyumbang dan ikut melakar wajah sastra Malaysia, ya. Apatah lagi dengan nilai-nilai sosial budaya yang pelbagai itu, yang rencam itu, mengayakan budaya sastra Malaysia yang berbilang kaum. Dan terakhir, kerana saya kesuntukan masa, saya terpaksa skip, lari-lari sikit. Yang terakhir, saya nak menyebut tentang sastra dan cabaran media baru, ya. Pada hari ini kita sedia maklum bahawa kita berdepan dengan cabaran baru, iaitu kemunculan dan perkembangan ICT yang menawarkan capaian yang begitu mudah, ya, kepada lalu lintas termasuk sastra, ya.
Dan ini sebenarnya aplikasi internet yang kompleks, ya, yang jauh lebih kompleks, menuntut suatu transformasi dan inovasi dalam lalu lintas lebuh raya sastra itu sendiri. Bukan saja di luar sana tetapi juga lebuh raya sastra. Ya, kerana kemunculan internet membuka ruang interaksi sosial yang begitu luas, terbuka dengan pelbagai aplikasi, Facebook, blog, Google, plus Twitter, Instagram dan berbagai-bagai lagi. Ini semua berkembang pesat dari masa ke semasa, dan mau tak mahu, ya, kita terpaksa ambil tahu, ya, bagaimana kesusastraan karya-karya sastra ini juga ikut berkembang. Kita tak dapat menepis, ya, transformasi ini. Selain kita juga ikut masuk dan mengikutinya supaya kita tidak ketinggalan daripada arus sosial semasa, ya. Dan ini merupakan satu fenomena yang luar biasa yang kita tak boleh pandang sebelah mata. Jadi kita lihat bahawa sebahagian penulis yang muncul dalam, yang tidak dikenali dalam arus perdana, tetapi mereka muncul sebagai novelis, cerpenis, penyair, ya, dan mempunyai peminat pengikut yang bukan sedikit di dalam media baharu, ya. Barangkali kerana ruang di media arus perdana yang terhad, jadi ruang di sana lebih besar untuk kita masuk, dan kita pun kena ikut masuk dalam ruang media baru, untuk mempraktiskan penulisan. Dan di sana kita dapati mereka juga berperanan, mereka juga memberikan sumbangan, ya, mengembangkan bahasa dan sastra kebangsaan. Kita tak boleh ketepikan itu. Di samping mereka juga membina masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia, ya, untuk menjadikan masyarakat yang celik huruf dan berpengetahuan. Dan berdasarkan kajian, saya nak tunjukkan di sini, didapati lebih daripada 500 laman web dalam bahasa Melayu di internet, ya, dengan lebih kurang 2,600 bahan, ya, yang menjelaskan betapa besarnya sastra di laman web. Saya kira ini juga, persoalan ini telah disentuh oleh pemakalah dalam sesi pertama petang semalam, ya, tentang e-sastra dengan panjang lebar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan berminat boleh baca yang itu juga untuk komplimen, untuk maklumat tambahan tentang media baru, ya. Jadi berdasarkan beberapa isu yang sempat saya sebutkan di sini, terima kasih, 2 minit lagi. Itulah antara, saya kira, rona-rona yang penting, warna-warna yang penting untuk kita lakar pada wajah sastra Malaysia pada hari ini, ya, tentang peri pentingnya peranan sastra dalam fungsinya dalam bidang pendidikan, sastra sebagai cermin pemikiran bangsa, sastra dengan budaya pelbagai kaum dan etnik, serta cabaran baru dengan media baru khususnya. Ya, pertama kita melihat bagaimana saya menekankan tentang sastra dan fungsi pendidikan. Kerana kita ingin menegaskan bahawa kita tidak mahu mengalah, ya, walaupun kita dinafikan ataupun tidak diterima gagasan yang dikemukakan, tapi kita tidak mahu mengalah, ya. Tanpa rasa mahu mengalah, kita akan tetap konsisten mencadangkan agar sastra dijadikan sebagai mata pelajaran wajib di peringkat sekolah di Malaysia. Kedua, penekanan harus diberikan juga kepada aspek sastra sebagai lambang pemikiran bangsa. Jadi sebagai penulis, sebagai pengarang, apabila kita berkarya, pastikan bahawa itulah yang kita lahirkan. Bagaimana kita nak menghasilkan karya yang menjadi lambang kepada pemikiran bangsa kita, ya. Fungsi dan citra ini harus dipertahankan, ya, meskipun prinsip ini akan berdepan dengan cabaran dan asakan arus semasa yang lebih cenderung kepada nilai-nilai popular berbanding nilai intelektual. Itu cabaran bagi kita semua. Dan terakhir, kedua terakhir, ya, bagi tujuan pengayaan khazanah budaya warisan bangsa, sekaligus untuk kita pastikan wujudnya integrasi serta keharmonian hubungan antara pelbagai kaum dan etnik, wajah sastra Malaysia itu juga harus turut diwarnai oleh sumbangan pelbagai kaum dan etnik di negara ini. Dan yang terakhir, sastra dan cabaran media baru, satu aspek yang terhasil daripada fenomena ledakan dunia komunikasi pada hari ini yang melebarkan pengaruhnya ke dalam wilayah sastra tanah air dan menuntut perhatian kita dan tindakan kita
untuk memikirkan apakah mekanisme yang boleh kita manfaatkan daripada ledakan fenomena baru ini, ya, transformasi ini. Dan berdasarkan ke semua aspek-aspek yang dibincangkan itu, saya kira ini harus kita ambil perhatian kerana ia memberi impak penting, ya, dalam membentuk landasan laluan, ya, bagi kelangsungan sastra tanah air kita pada hari ini, dan sekaligus mencerminkan wajah sastra Malaysia, insyaAllah. Jadi dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nur Hayati Abdul Rahman di atas pembentangan beliau tadi, yang saya kira telah memberi kita beberapa solikan kepada wajah sastra Malaysia. Dan saya lihat juga di atas pentas ini wajah-wajah para penulis, daripada yang muda sehinggalah yang berusia, agak serius, dan saya pun risau. Bila saya buat kelakar sikit pun semuanya masih serius lagi. Okey, itulah gambar yang telah diberikan oleh Dr. Nur Hayati sebagai ahli akademik yang memerhatikan kita para penulis dari Menara Ganding. Seharusnya penulis ataupun sastra di Malaysia ni pada hari ini dan masa depan bagaimana, lebih kurangnya ada 4 perkara yang cuba disorot, terutamanya yang panjang lebar diceritakan tentang fungsi sastra dalam pendidikan, terutamanya melalui falsafah pendidikan negara. Dan yang menjadi cabaran juga yang terakhir iaitu tentang sastra dan cabaran media baru. Saya rasa saya tak perlu mengulang lebih panjang lagi. Mengenai sastra dan cabaran media baru ini, saya rasa elok je, walaupun saya masih belum lagi dapat berkesempatan, dan kita semua juga belum dapat berkesempatan meneliti dan membaca kertas kerja saudara Muhammad Nazmi Yaakob. Mungkin kerana itu ada sesuatu yang ingin, dia sebenarnya tidak ingin mendedahkannya dahulu kertas kerja ini. Dia ingin kita mengikutinya dengan teliti apa yang ingin disampaikan oleh beliau. Dr. Nur Hayati sebagai seorang ahli akademik mungkin melihat karya-karya dalam bentuk tab-tab, tetapi saudara Nazmi Yaakob sebagai seorang pengamal media, dalam erti kata yang lain wartawan, tentu lebih cabarannya dan cabaran terutamanya dalam berhadapan dengan penulis daripada berbagai peringkat usia sehingga daripada berbagai idea-idea. Ya, sebagai seorang wartawan tentu beliau mempunyai perkara-perkara yang ingin dikongsikan bersama dengan kita. Oleh itu, dengan tajuk kertas kerjanya Wajah Sastra Malaysia, daripada pengamatan wartawan, saya dengan hormatnya mempersilakan beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengerusi majlis saudara Saiful Izan. Selalunya bukan saya pegang mic. Punya orang lain benar. Orang lain bercakap. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Saiful Izan sebagai moderator pada pagi yang agak dingin ini. Kepada rakan-rakan ahli panel yang dihormati, Profesor Madya, Dr. Nur Hayati Abdul Rahman. Betul ya? Bukan Ibrahim. Dan kemudian kepada sahabat saya, saudara Muhammad Lutfi Ishak, tentara penyair dan juga terpenis dan esais yang perlu diperhatikan, sastrawan negara, urus setia sidang puncak penulis Malaysia, serta adik kakak, rakan-rakan penulis, pengarang dan penyair serta penggiat budaya sekalian. Sengaja saya masukkan daripada pada tajuk Wajah Sastra Malaysia daripada pengamatan wartawan kerana ada 2 sebab lah. Yang pertama, masa yang diberikan untuk saya menulis agak terhad berbanding dengan ahli panel yang lain. Dan yang kedua adalah untuk mengecualikan wajah saya satu lagi sebagai seorang bekas ustaz. Jadi pandangan ini adalah pandangan pengamatan dari konteks wartawan, bukan dari konteks ustaz ataupun bekas ustaz.
Sloka Jenaka Melayu Pak Kadok dan cerita falsafah Yunani Heraklitus mungkin berkongsi pada latar sungainya, tetapi membawa makna berbeza daripada nilai kepada pemikiran yang mendasari kedua-dua kisah tersebut. Saya memetik dua anekdot itu untuk kolom pertama saya di BH, iaitu Lembaran Kata, kerana ia bagi saya sangat berkait dengan situasi yang menimpa dan realiti yang menggigit kesusastraan tanah air. Dalam sloka Pak Kadok, nasib malang watak Pak Kadok dianggap jatuh bertimpa-timpa apabila membuat perhitungan yang silap dengan memilih untuk mudik menongkah surut, hilir menongkah pasang. Manakala Heraklitus berada di tepi sungai di kotanya Ephesus yang saya gambarkan dan kreatifkan, barangkalilah untuk menyelami makna dari arus sungainya, sehingga tercetus ilham dan melahirkan keyakinan bahawasanya manusia tidak mungkin menjejakkan kakinya ke sungai yang sama sebanyak 2 kali, yang mungkin menimbulkan perdebatan dalam pandangan alam barat yang bukan kecil sehingga ke hari ini. Ini kerana pandangan Heraklitus itu mengalirkan faham alam sentiasa berubah dan tidak ada sesuatu pun yang tetap, sekaligus membentuk neraca pertimbangan barat sehingga masa kini, yang secara tidak langsung berkait rapat dengan sastra moden Malaysia yang lebih banyak memilih untuk terpengaruh dengan sastra daripada barat berbanding daripada sastra peradaban Islam yang pada asalnya dan asasnya adalah menjadi asal kepada kerangka pandangan alam Islam kita. Dan kata-kata Heraklitus pula melimpahkan dilema pula kepada seluruh manusia, sehingga kini kita terburu-buru dan meluru untuk mengejar perubahan, lalu meninggalkan apa saja yang dianggap sudah berlalu, yang memang kita dapat lihat daripada dalam konteks sastra kita sendiri yang sentiasa mengejar perubahan, yang cepat gairah dengan sesuatu benda yang baru sehingga mengambil tindakan-tindakan yang mungkin yang boleh diragukan. Perubahan dan keputusan yang diambil untuk menangani perubahan itu saya anggap menjadi persoalan yang menuntut jawapan yang seringkali juga cuba dijawab, tetapi dengan cara yang sangat salah. Bagaimanapun seperti yang diperlukan oleh Pak Kadok untuk mengelakkan diri dari menanggung kerugian di sebalik kekokohan membuat keputusan, ada baiknya kita menilai benar-benar realiti yang ada. Masalah yang berlaku pada masa kini berdasarkan pengamatan saya terlibat dalam sebagai wartawan sastra dalam tempoh baru 6 tahun lah. Oh silap, 10 tahun. Aku dah lupa lah. Umur dekat 40. Ingat tu masih lagi 30, awal 30-an. Jadi masalah yang berlaku pertama ialah bersekitar persoalan pembaca dengan budaya popular. Yang kedua, institusi dengan tanggungjawab kesusastraan. Ketiga, pengarang dengan budaya intelektual. Dan yang terakhir, pengkritik dengan lingkungan ilmiah. Bagaimana pada pagi ini disebabkan saya fikir Dr. Nurhati sudah pun memberikan pandangannya serba sedikit tentang pengkritik dengan lingkungan ilmiah, dan mungkin kita boleh berbincang sejauh mana pengkritik peranan dan juga sarjana dalam konteks sastra Malaysia. Manakala pengarang dengan budaya intelektual saya fikir sangat sesuai dan sangat tepat untuk dikupas sendiri oleh saudara Lutfi selepas ini, yang kertas kerja yang setebal 32 halaman. Mengenai persoalan pembaca, memetik puisi T. Alastair dalam kumpulan puisi Seberkas Kunci, kata beliau, kerana penulis tak berbakat, mudah mendapat tempat di hati pembaca yang tak tahu membaca. Saya fikir petikan puisi Allahyarham T. Alastair, penyair yang mungkin tak sempat kita anugerahkan Sirat Award kerana kembali ke rahmatullah terlebih dahulu, adalah saya melihat dalam konteks pembaca sendiri, kerana isu pembaca yang sangat berkait rapat dengan budaya popular. Pelbagai teknologi media yang dapat dicapai oleh khalayak yang lebih luas memperluaskan budaya popular sehingga ia boleh berubah-ubah mengikut selera dan kehendak pengguna, iaitu masyarakatnya. Sastra sendiri tidak terkecuali daripada sentuhan gelombang budaya popular, sehingga ia tidak lagi berkait dengan seni yang menggambarkan keindahan bahasa dan mengungkapkan pemikiran sama ada melalui prosa atau puisi, yang boleh kita lihat semakin menjadi-jadi pada masa ini apabila karya-karya yang berbanding pada dekad 90-an ataupun dekad awal 2000, mungkin karya-karya yang berbentuk budaya popular ini lebih kepada novel-novel popular
yang mempunyai khalayak tersendiri, tetapi tidak mencabar status ataupun status quo kepada kesastraan tanah air itu sendiri. Pada masa ini pembaca menjadi khalayak yang sangat penting, sehingga ada kalanya dia mempengaruhi kefahaman terhadap sastra. Manakala genre seperti puisi, cerpen dan novel dianggap sebagai struktur binaan yang boleh dimasuki, didiami atau bertuankan sesiapa saja yang kemudian diberikan label kepada sastra. Di barat mungkin perbezaan definisi dan kategori budaya popular serta kesusastraan sudah difahami. Apalagi ia berkait dengan faktor komersial yang bertujuan mengoptimumkan keuntungan, sehingga mewujudkan label-label baru dalam genre fiction seperti epic novel, chick lit dan roman erotik. Bagaimanapun tidak seperti di barat, sastra di negara ini berada pada ranah yang tidak stabil, sehingga sempadan pemisah antaranya dengan budaya popular terselindung di sebalik ketidakfahaman dan ketidakpedulian khalayaknya. Sesiapa saja yang dapat menulis puisi, cerpen dan novel dengan gaya popular dan juga dalam medium baru sudah dianggap berada pada kedudukan yang sama dengan kesusastraan, manakala penulis serta penggerak industri itu pula menuntut pengiktirafan yang sama. Lebih malam, produk yang lahir daripada budaya popular itu dianggap lebih baik daripada karya sastra, hanya kerana memiliki pengikut yang agak menonjol dan menarik perhatian masyarakat pada sesuatu dekat, dan berjaya membuktikan pula kepada institusi bahasa atau institusi sastra yang bertanggungjawab terhadap kedudukan mereka, ataupun sehingga boleh mendapat pengiktirafan daripada sesuatu institusi. Bagaimanapun, T. Alias memberikan formula untuk menyelesaikan kekeliruan itu lewat puisi yang sederhana. Betapa peningkatan pembaca tidak semestinya berkadar sama dengan mutu karya, kerana penulis tidak berbakat mudah mendapat tempat di hati pembaca yang tidak tahu membaca makna membaca yang sebenar. Dan dari sini saya melihat ada keperluan kepada institusi ataupun kepada penulis untuk melihat kepada kelompok-kelompok pembaca, kerana bagi saya kita tidak ada satu budaya untuk membina kelompok pembaca yang baik dan yang bermutu. Walaupun hal ini sudah pun berlaku di dunia media baru seperti laman sosial, sudah ada kelompok-kelompok pembaca yang membaca karya-karya yang sangat baik dalam tempat kesastraan barat, dalam bidang persuratan selain daripada kesusastraan Melayu sendiri. Sudah ada pembaca-pembaca yang membaca karya-karya magnum opus, karya klasik dari sudut barat, dari sudut peradaban Islam dan sebagainya. Tetapi mereka ini agak sukar untuk membuka pintu untuk membaca karya sastra, kerana yang perhubungan saya dengan mereka ini menunjukkan mereka ini mungkin tidak diperjelaskan yang mana satu karya-karya yang betul-betul mewakili pemikiran bangsa, yang betul-betul yang boleh dianggap sebagai karya sastra, ataupun adalah karya-karya budaya popular, ataupun karya-karya yang baru dalam jenis-jenis baru seperti yang wujud pada masa kini. Jadi hal inilah yang perlu diperhatikan oleh institusi yang berkait rapat dengan buku, bahasa dan sastra. Menyentuh tentang persoalan institusi sehingga penghujung dekad pertama Alaf Baru yang lepas, tahun 2000-an, institusi dalam konteks sastra lebih tertumpu pada Dewan Bahasa dan Pustaka. Tetapi perubahan yang berlaku turut menyaksikan kewujudan institusi sama ada yang sudah sedia ada, seperti Institusi Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM, atau yang benar-benar baru diwujudkan seperti Perbadanan Kota Buku. Secara umumnya sehingga sekitar awal Alaf Baru, acara sastra dalam bentuk skala kecil seperti forum dan bengkel kepada program yang lebih besar seperti seminar, persidangan dan kolokium yang sangat meriah tidak hanya di tengah-tengah ibu kota, bahkan seluruh Malaysia. Bagaimanapun, bermula pertengahan 2000 itu program anjuran DBP tidak lagi sekerap seperti sebelumnya, dengan lebih tertumpu pada program berskala besar, sedangkan acara kecil semakin dikurangkan dan berkurangan. Dan kita semua tahu sebab musabablah yang berlaku pada 2004 di sebalik penswastaan pada sayap penerbitan dan juga pemasaran Dewan Bahasa. Oleh kerana Persatuan Penulis bergantung pada dana DBP untuk pelaksanaan program sastra, senario itu turut membabitkan gerak kerja oleh organisasi penulis sendiri. Ada dua peristiwa penting yang berlaku pada masa ini yang memberikan harapan perubahan daripada pertengahan kedua dekad lalu yang kontan dalam konteks kesastraan, iaitu pertama, perubahan ITBM daripada fungsi penterjemahan semata-mata kepada penerbitan buku asal,
manakala kedua ialah pengambilalihan fungsi penerbitan dan pemasaran DBP daripada Dawama yang baru saja berlaku pada tahun ini, yang kita masih lagi memerhatikan. Sudah tentu harapan yang diberikan oleh pengarang dan persatuan penulis boleh dibagikan kepada dua, iaitu pertama, ruang penerbitan buku dan majalah yang semakin membesar, dan kedua, penganjuran aktiviti kesusastraan yang lebih rancak, termasuk pemberian aspek kewangan dan pembiayaan program pada peringkat persatuan penulis. Di sebalik harapan dan realiti itu, sebenarnya faktor manusia memainkan peranan penting peranan penting yang bukan hanya berkait dengan hubungan DBP dengan persatuan penulis secara organisasi. Bahkan kaki tangan badai itu dengan pengarah ataupun linggu semasa mungkin boleh katakan B2B lah kot, body to body kan, dalam makna yang positif lah. DBP sejak penubuhan menyaksikan hubungan erat antara kaki tangan dan pengarang sastra. Apatah lagi sebahagian warga DBP sendiri adalah sastrawan dan pengarang kreatif. Tapi bentuk hubungan itu mengalami perubahan sehingga kita bukan saja dapat mengesan kerengganan, manakala sastrawan dan pengarang kreatif sendiri semakin kurang dilahirkan dalam karangan kaki tangan Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri, yang memang kita agak pahitlah untuk ditelan, termasuk oleh moderator kita, sebab bila kita pergi ke Dewan Bahasa pun tak ramailah kita akan jumpa pengarang dan juga penulis kan, mungkin jumpa dalam, tak boleh dibilang dengan jari lah kot. Moderator bersetuju lah, boleh dibilang dengan jari lah. Tapi angguk tu tanda setuju kan, sebab kita melihat body to body dia lebih bagaimanapun dalam konteks hubungan pengarang dengan birokrat, ia beralih daripada DBP pengarang kepada ITBM pengarang, terutama dengan penganjuran bangkit penulisan oleh ITBM secara aktif 2-3 tahun kebelakangan ini, baik yang menyentuh sayembara penulisan ITBM Pena BH hasil daripada dana penulis sebanyak 5 juta yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pada Perhimpunan Penulis Muda 2011, dan juga peluang penerbitan kepada pengarang secara umumnya. Selain hubungan pengarang institusi, faktor kegairahan terhadap kesastraan dan perbukuan di kalangan birokrat sastra dalam institusi yang disebut juga perlu diberikan perhatian. Kegairahan ini tidak hanya perlu dimiliki oleh kepimpinan paling atas, bahkan sepatutnya diwarisi oleh sebahagian besar kaki tangannya. Jadi saya fikir ITBM pun perlu memberikan perhatian juga kepada dalam konteks ini, walaupun mungkin dari sudut jumlah kaki tangan ITBM sangat jauh berbeza dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, tapi kegairahan terhadap industri buku, kegairahan terhadap kesastraan, pengetahuan terhadap kedua-duanya tidak hanya perlu dimiliki oleh CEO, pengarah, pengurus besar dan pegawai-pegawai, tapi perlu dimiliki dan diperlihatkan oleh seluruh kaki tangan ataupun sekurang-kurangnya majoriti kaki tangan, bukan semata-mata menjalankan tugas ataupun arahan, tetapi lahir daripada jiwanya sendiri. Jadi inilah juga yang perlu dilihat oleh Dewan Bahasa, dan saya percaya Ketua Pengarah Dewan Bahasa Pustaka Dr. Awal Sarian pun dalam temu wawancara yang terbaru pun ada menekankan untuk melahirkan pengarang dari dalam rahim Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri, sebab kadang-kadang kita tidak mahu kita berurusan dengan Dewan Bahasa Pustaka seperti kita berurusan dengan pegawai-pegawai di Jabatan Kerja Raya, contohlah JKR, bila maksudnya kegairahan untuk bekerja hanya pada waktu bekerja. Jadi bila dia keluar daripada bekerja, dia tak adalah perlu dia tengok jalan ni rosak nak kena hubungi, ataupun ini sebab ni bukan lagi tugas dia untuk kerosakan jalan, untuk isu-isu, tapi berlainan dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya banyak melihat pada Saiful Izan lah. Sebab kadang-kadang mengeling juga pada Fadli Al-Kinti kan, antara staf Dewan Bahasa dan Pustaka yang selalu hadir dalam program-program sastra. Lebih penting daripada kegairahan itu adalah kekuatan keintelektualan dan kesungguhan menjana idea baru untuk kesastraan yang perlu dimiliki oleh birokrat institusi itu sendiri, sehingga perubahan yang berlaku menuntut bukan saja pemikiran besar daripada warganya, bahkan kreativiti dalam agenda kesastraan yang dapat menarik masyarakat. Jadi dalam dua aspek yang saya bentangkan, hal itulah yang akan memberikan jawapan kepada wajah sastra Malaysia, iaitu dalam konteks pembacanya sendiri, dan yang kedua dalam konteks institusi, yang manakala dalam konteks pengarang dan juga
ahli akademik, mungkin kita boleh bincangkan, boleh ditanyalah soalan kepada dua ahli panel di kanan dan kiri saya. Kesimpulannya, perubahan yang diambil untuk mengatasi dua persoalan ini, pembaca dan institusi menurut kebijaksanaan dalam menilai elemen yang hanya perlu diperbaiki, diperbetulkan atau diubah, dan pada masa sama mengetahui unsur yang hanya bersifat tempelan atau kecil yang tidak perlu diberikan tumpuan yang besar. Kerana saya melihat seperti yang berlaku pada watak Pak Kadok, untuk mengambil satu tindakan yang drastik, yang terburu-buru, menyebabkan ada kalanya kita mengambil tindakan yang tidak sepatutnya diberi perhatian. Isu-isu yang kecil diangkat menjadi isu-isu yang besar. Persoalan bentuk-bentuk karya diberikan satu penekanan seolah-olah ia adalah suatu yang memberikan kesan pada sastra, tapi makna dan juga manusia yang ada dalam sastra tidak diberikan perhatian. Jadi saya minta maaf lah kalau pembentangan saya ini dibuat secara pembacaan lah. Sebab dalam konteks pembentangan ni saya antara yang termuda di antara depan. Jadi biasanya orang muda ni dia lain lah sikit lah ya. Jadi saya sekadar itu sajalah. Apa-apa yang boleh saya buka pembicaraan sebenarnya. Terima kasih.